Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kali ini dalam sesi pembelajaran kita, memandangkan kita masih berada dalam PKP berikutan peningkatan kes COVID-19 di negara kita. Hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani tahun 5. Kita akan mulakan tajuk yang baru, serang menang. Dalam PDPI kali ini kita akan belajar secara teori. Walaupun pada hakikatnya pendidikan jasmani sepatutnya adalah satu mata pelajaran yang kita belajar secara praktikal. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Di akhir proses pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Objektif yang pertama adalah objektif kemahiran asas permainan. Objektif yang kedua pula adalah objektif berkaitan dengan aplikasi pengetahuan dalam permainan. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori serangan. Yang terakhir, objektif yang ketiga adalah dinamika kumpulan. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat membentuk dan bekerja sama dalam kumpulan. Itu adalah objektif pembelajaran kita kali ini. Okey, tajuk pembelajaran kita adalah permainan kategori serangan. Okey. Permainan kategori serangan, murid-murid boleh buka buku teks dalam seperti surat 15 ya. Okey, kategori permainan kategori serangan. Kalau kamu lihat muka surat 15, okey, dalam buku teks yang ditunjukkan di situ ada 4 jenis permainan yang ditunjukkan. Okey, yang pertama hoki, yang kedua rugby sentuh, yang ketiga bola baling, dan yang terakhir bola sepak. Untuk permainan kategori serangan ni, dia ada merupakan apa saja permainan yang mempunyai 4 kemahiran yang berikut. Okey. Dalam konteks kita tunjuk 4 jenis permainan itu saja. Tapi ada banyak lagi yang boleh kita kenal pasti permainan yang berada dalam kategori serangan. Okey. Yang pertama, kemahiran hantaran. Apa saja permainan ataupun sukan yang ada kemahiran hantaran? Yang pertama. Yang kedua, kemahiran memintas. Yang ketiga, kemahiran mengelecek. Dan yang terakhir, kemahiran menjaring. Okey. So, apa saja permainan ataupun sukan yang mempunyai keempat kemahiran yang kita belajar hari ini merupakan permainan ataupun sukan yang berada dalam kategori permainan kategori serangan. Baik, mari kita lihat secara lebih mendalam lagi ya. Kita tengok kemahiran yang pertama, kemahiran hantaran. Okey. Semua boleh rujuk buku teks untuk surat 16 ya. Kemahiran hantaran adalah merupakan satu kemahiran memberi bola antara dua atau lebih pemain dalam suatu pasukan. Maksudnya passing lah. Kita pass antara
dua ataupun lebih pemain dalam satu pasukan. Itu adalah kemahiran hantaran. Okay, kalau kita tengok gambar rajah dalam buku teks 16 tu, itu adalah kemahiran hantaran dalam permainan rugby. Okay, rugby. Okay. Bola sepak pun ada kemahiran hantaran, hoki pun ada kemahiran hantaran, bola tampar pun ada kemahiran hantaran. Okay. Bola baling, bola jaring, bola keranjang. Okay. So, banyak permainan yang lain mempunyai kemahiran hantaran. Kita tengok kemahiran yang kedua, kemahiran memintas. Okay. Kemahiran memintas ni pula adalah kemahiran menghalang, memotong ataupun mencuri bola daripada hantaran pasukan lawan. Cuba kamu lihat buku teks untuk surat 17. Okay, kita untuk surat 17 tu, itu adalah antara contoh cara untuk kita meningkatkan kemahiran memintas. Murid yang memakai baju kuning tu, kalau kamu tengok, mereka membuat hantaran sesama mereka, tetapi kemudiannya murid pasukan yang memakai baju putih akan cuba memintas hantaran yang dilakukan oleh pasukan berwarna kuning. Okey. Kalau orang kampung cikgu panggil memintas ni intercept. Intercept ni, memintas ni ataupun kemahiran memintas ni, adalah satu kemahiran yang di mana kita akan membaca permainan. Okay. Kita lihat permainan dilakukan oleh pihak lawan, kemudian kita mengagak untuk mengagak hantaran yang akan dilakukan oleh pihak lawan, kemudian kita menghalang hantaran tersebut, memotong dan cuba mencuri bola daripada hantaran yang akan dilakukan oleh pihak lawan. Okay. Seterusnya, ini adalah salah satu contoh permainan ataupun latihan untuk meningkatkan kemahiran pintas bola ataupun untuk meningkatkan kemahiran memintas. Okay. Biasanya kalau kamu tengok pada muka surat 17 tu, okay, gambar yang atas tadi kita dah tengok, kita tengok gambar yang bawah tu. Biasa di sini kalau siapa yang mengikuti latihan bola sepak ataupun latihan bola baling yang sebelum ni lah di sekolah, okay, biasanya kita akan main monyet. Monyet maksudnya kita akan ada satu pukulan, okay, sama ada dalam keadaan cetak ataupun membuat bulatan, dan akan ada seorang ataupun dua di tengah bulatan kumpulan tersebut untuk cuba mencuri bola yang dilakukan hantaran. Okay. Itu adalah salah satu contoh latihan untuk meningkatkan kemahiran memintas. Okay. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran menggelecek. Kemahiran menggelecek ni ialah merupakan kemahiran membawa dan mengawal bola dalam permainan dari dirampas oleh pihak lawan. Boleh tengok buku surat 18. Okay, ini adalah contoh permainan bola keranjang. Okay, permainan bola keranjang di mana pasukan kuning tersebut cuba menggelecek dan kemudian membuat hantaran kepada rakannya sebelum rakan tersebut membuat jaringan. So menggelecek ni maksudnya kita bawa bola lah. Kita bawa bola melepasi beberapa orang dalam pihak lawan dalam permainan tu sebelum sama ada membuat hantaran ataupun membuat serangan dan jaringan dan sebagainya. Okay, boleh tengok surat 16.
Dan kita bergerak kepada kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran menjaring. Seperti dalam muka surat 19, jom kita masing-masing. Kemahiran menjaring pula merupakan satu kemahiran membuat jaringan untuk mencetak mata ataupun menjaringkan gol sebagai matlamat untuk mencari kemenangan. Apa saja permainan, sekuat mana pun pasukan tersebut, kalau tak dapat membuat jaringan, tak dapat buat gol, so pasukan tersebut takkan menang. Dalam sukan, objektif permainan sukan tersebut, mana-mana pun sukan, kemahiran yang terakhir ni merupakan kemahiran yang utama, yang penting. Macam mana kalau kita tengok gambar tersebut, pemain pasukan putih akan cuba melepasi pemain pasukan kuning, sebelum mencuba membuat jaringan. So setakat ini secara kesimpulannya, kemahiran ataupun permainan kategori serangan ni dia ada 4 kemahiran. Kemahiran pertama iaitu kemahiran hantaran, yang kedua kemahiran memintas, yang ketiga kemahiran menggelecek, dan yang terakhir kemahiran menjaring. Keempat-empat kemahiran ini adalah merupakan kemahiran yang penting dan kemahiran yang utama yang perlu dipelajari oleh kamu semua dalam setiap sukan ataupun permainan. Kalau di sekolah, tanpa penularan COVID-19 ni, kita akan belajar keempat-empat kemahiran ni. Tapi sekarang ni untuk PDPR, juga kami mengajar, kita akan belajar keempat kemahiran ni secara teori. Dan kamu boleh buat latihan ataupun kamu boleh cuba berlatih untuk keempat-empat kemahiran ni di rumah, sama ada secara individu ataupun bersama ahli keluarga kamu sendiri. Okey, itu saja sesi PDPR kita untuk kali ini. So, kita lihat tugasan minggu ini. Tugasan pertama, cikgu akan bagi kemahiran hantaran. Cikgu nak kamu buat latihan untuk meningkatkan kemahiran hantaran kamu di rumah. Rakam kemahiran hantaran secara individu di rumah. Lakukan hantaran pada bahagian dinding rumah. Kamu gunakanlah bola. Apa saja bola yang ada di rumah kamu gunakan. Lakukan hantaran dengan dinding. Kalau kamu ada bola baling ataupun bola getah, kamu boleh sepak ataupun kamu boleh baling buat hantaran. Latihan kemahiran hantaran. Kamu juga boleh lakukan hantaran dengan bantuan ahli keluarga. Kalau ada ahli keluarga bersama-sama di rumah, kamu boleh buat kemahiran ni sama dengan ahli keluarga kamu. Lakukan hantaran dalam jarak 3 meter sekurang-kurangnya. Ini terpulang pada kamu. Dan hantar rakaman dengan menggunakan link yang disediakan. Cikgu dah bagi satu link dalam grup WhatsApp kelas kamu. So, apa saja rakaman yang kamu buat untuk tugasan kita minggu ni, cikgu nak kamu hantar menggunakan link tersebut. Kita tengok tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, kemahiran menjaring. Sama juga dengan tugasan yang pertama tadi. Rakam kemahiran menjaring secara individu di rumah. Lakukan jaringan kemahiran menjaring tadilah pada bahagian dinding rumah kamu. Tandakan sasaran pada dinding rumah untuk lakukan jaringan. Sasaran ni maksudnya kamu tanda. Kalau kamu ada selotip,
kan kita lekat apa-apa, kamu tandakan satu bahagian di dinding. Okay, mungkin bahagian bawah penjuru kanan ataupun bahagian atas penjuru kiri. Kamu buat jaringan, rakam, kamu buat jaringan tu, dan pastikan bila kamu sepak bola tak payahlah kuat-kuat lah, cukup hanya sekadar mengenai sasaran tersebut. Okay. Tak ada cikgu, saya tak ada pelekat apa, so kamu tandalah dengan apa saja di dinding. Contohnya kamu boleh gunakan kasut, kamu letakkan di bahagian dinding, so kamu sepak bola pada bahagian kasut tu. Ataupun kamu gantung baju, gantung dekat hanger, kamu gantungkan pada dinding rumah tu, kamu baling bola, buat jaringan bagi kena baju tersebut. Itulah maksudnya tanda sasaran. Okay, kamu boleh gunakan apa saja tu, kita pelekat atau alat yang sesuai di rumah. Okay, ikut pada keadaan persekitaran kamu lah, dan hantar rakaman dengan menggunakan link yang disediakan. Sama macam tadi, bila kamu dah rakam, hantar ke cikgu, gunakan link yang cikgu sediakan. Dan yang ketiga, tugasan yang ketiga ialah latihan uji minda. Okay, cikgu nak kamu buat latihan uji minda dalam buku teks muka surat 20. Okay, kalau kamu tengok dengan gambar tu, itu dua saja latihan ni. Okay, buat latihan dalam buku tulis TJ, dan cikgu nak kamu lukis. Ayah cikgu nak lukis. Okay, kamu boleh lekatkan gambar tu. Kamu photostat, kamu potong gambar tu sahaja, lekat dalam buku. Soalan dan jawapan apa semua kamu salin dan tulis dengan tangan. Gambar ada, tak semua ada yang buat photostat satu muka surat, dia lekat terus. Itu kerja orang malas. Cikgu tak mau buat kerja macam tu. Okay, nak lekat gambar boleh, cikgu dah benarkan, tapi gambar saja. So, bila lepas kamu dah photostat, kamu potong gambar, kamu lekat. Okay, dan hantar bukti tugasan yang telah siap. Latihan ni bila dah siap, kamu ambil gambar dan kamu kena hantar bukti menggunakan link yang cikgu bagi tadi. Cikgu susah lah, cikgu line off apa semua. Tolong usahalah. Okay, tolong usaha. Cadangan cikgu, kamu boleh tunggu malam, satu malam. Okay, lewat malam. Biasanya lewat malam ni orang jarang guna telefon. So line telefon waktu malam coverage dia kurang busy lah. So sepatutnya secara teorinya biasanya waktu malam ni kita punya line dia kurang busy dan kamu boleh, kalau tak boleh minta tolong mak ataupun ayah kamu masa keluar beli barang kan, mak dah keluar di Sungai Duri ke, di Jawi ke, Sungai Bakak ke, di mana keluar kawasan yang ada capaian line, ada line lah. Okay, bila dah keluar minta tolong mak ayah kamu hantar bukti dua rakaman tadi dengan latihan ni menggunakan link yang cikgu bagi. Okay, cikgu saya nak hantar dalam WhatsApp saja, bukan cikgu tak bagi, tapi masalahnya handphone cikgu akan berat sebab cikgu mengajar 8 kelas 9 subjek. Okay, 9 subjek ni maksudnya 9 kelas akan hantar tugasan. Lama-lama berat, kan hang tu cikgu. Okay, cikgu minta tolong sangat-sangat. Okay. Sekian, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kamu dapat manfaat daripada pembelajaran kita. Saya harap
Semua duduk di rumah. Okey. Jangan keluar rumah. Sebab kes COVID sekarang ni sangat membimbangkan. Mencecah angka yang paling tinggi daripada lepas. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Cikgu ya. Assalamualaikum.